Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anak-anak yang saya kasih sekalian, daripada kecil sampai yang besar ada bersama-sama saya hari ini. Okey, jadi terlebih dahulu saya nak memperkenalkan diri saya lah. Saya Cikgu Naha, nama penuh Naharuddin bin Osman. Okey, telah hampir sebulan lebih lah jadi pengarah Ikan Negeri Perlis. Jadi saya dulu sekolah di SK Stella Maris. Okey, kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di Ipoh lah, di sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh. Kemudian melanjutkan pelajaran lagi di peringkat tertiary ataupun universiti di UiTM dan juga UKM, serta juga buat master lah di Universiti Melaya. Jadi sebelum jadi pengarah ni, saya menjadi pengetua lah di 3 buah sekolah lah di negeri Perak. Jadi itu lebih kurang lah saya punya background saya. Dan sukan yang saya minati adalah rugby. Saya juga jurulatih rugby. Hobi saya membaca, baca buku sometime, dan juga tengok ni lah Google ataupun YouTube, kan. Jadi itu je lah yang saya boleh perkenalkan diri saya. Jadi saya happy lah sebab anak-anak semua hari ni dapat bersama saya, dan sesi kita ni santai-santai je. So boleh tanya apa-apa saja soalan yang kamu nak tanya saya. Silakan. Baik adik-adik, untuk sesi ni seperti yang cikgu maklumkan tadi, sesi santai bersama tuan pengarah. Jadi adik-adik boleh ajukan apa saja persoalan. Nak tahu apa pun boleh tanya. Sebab cikgu Naharuddin ni antara orang yang banyak pengalaman. Jadi insya-Allah. Jadi ada yang nak tanya soalan? Kalau tak ada, Cikgu Naharuddin akan tanya adik-adik nanti. Saya tanya lagi susah. Boleh? Okey, Muhammad Faiz Hakimi. Silakan. Assalamualaikum Cikgu Naha. Nama saya Muhammad Faiz Hakimi bin Halim dari Sekolah SK Putra. Okey. Saya ingin bertanya, internet sudah menjadi kebiasaan. Bagaimanakah untuk kami lebih berdisiplin menggunakannya? Lebih berdisiplin. Okey. Disiplin menggunakan internet. Silakan Cikgu. Tahniahlah. Itu sebenarnya soalan yang cukup mencabar lah. Okey, disiplin ni sebenarnya dia bukanlah satu disiplin yang kita tak melakukan sesuatu tu sebab kita takut akan hukuman dan sebagainya, tapi dia lebih kepada disiplin diri lah. Disiplin diri kita. Yang pertama sekali saya melihat pada penggunaan masa lah. Penggunaan masa, bila masa yang sepatutnya kita menggunakan kemudahan internet ini. Okey, jadi maksudnya kalau kita dalam kehidupan seharian kita tu, kita ada masa kita bersekolah, kita ada masa kita mengaji Quran, kita ada masa kita tolong ibu bapa kita. Maksudnya penggunaan masa tu. Dan saya sangat menggalakkanlah kalau kita katakan guru-guru pun memberikan anak-anak yang ada di depan saya ni, kalau bagi homework ke, kalau bagi apa pun, apa-apa kerja pun menggunakan medium online ini ataupun medium internet ini. Jadi itu yang pertama sekali, penggunaan masa. Yang keduanya adalah apa benda yang kita lihat di dalam internet tersebut. Kan, internet ni pada saya dia adalah gantian kedua lah kepada sekolah. Sebab di sekolah kita dapat pengetahuan kan, kemahiran, dan di internet ni pun kita boleh dapat macam-macam. Kita adik boleh buka YouTube kan, nak buat kek sekarang ni buka YouTube lah, kita boleh buat kek kan. Kalau kata cikgu bagi kerja rumah ke apa, kadang-kadang kita buka Google apa semua kan, kita nak tengok macam mana kita nak menyelesaikan, dan banyak sangat online macam mana kita nak belajar. Kan, itu penggunaan yang biasa, penggunaan yang kita katakan memberi manfaat. Di samping itu juga internet ni dia menyediakan medium hiburan kepada kita, medium hiburan yang murah lah. Kan, kalau macam saya dulu kan,
mungkin terpaksa spend banyak duit nak pergi tengok movie kan apa semua. Tapi sekarang adik-adik untuk medium hiburan ni boleh tengok daripada internet je, Netflix dan sebagainya. Jadi yang itulah. Yang keduanya, disiplin diri kita daripada jangan kita melihatlah apa ni website-website yang tak sepatutnya kita lihat. Sebab itu sebenarnya yang menjadi perkara yang negatif, yang menyebabkan orang kata apa, ibu bapa kita takut sangat nak bagi kita gunakan internet. Jadi satu adalah masa, satu adalah apa yang kita tengok, dan yang ketiga adalah mendisiplinkan diri kita daripada jangan tengok benda yang tak sepatutnya kita tengok. Jadi saya boleh jawablah soalan adik dari sekolah Putra. Tahniah juga sekolah Putra baru ni ada menang apa? Sekolah apa dah, pertandingan apa dah? Ada saya tengok lah internet tu. Kan? Okay. Tahniah untuk sekolah Putra. Mungkin salam dekat guru besar, puan guru besar. Tahniah. Okey, adik Muhammad Faiz, tahniah untuk tanyakan soalan kepada tuan pengarah. Jadi jangan lupa balik ni buat jadual untuk internet tu. Jangan tak buat jadual macam kita pergi sekolah ada jadual. Okey, cikgu buka lagi untuk soalan seterusnya. Ada? Okey. Bagi tahu nama kat tuan pengarah, lepas tu terus tanya soalan. Tanya soalannya. Nama Muhammad Afiq. Sekolah PPKI, sekolah menengah Kuala Poleh. Okey, saya dah pergi dah sekolah tu. Itu jumpa saya tak? Ada jumpa saya? Okey. Di sekolah kami mengeluarkan produk seperti hasil kraft tangan, hasil ternakan, makanan, baja dan lain-lain lagi. Apakah bantuan JPN boleh berikan dalam usaha mempromosi hasil keluaran murid PPKI ini? Okey, terima kasih soalan tu. Okey, saya nak menjawab bahawa kita di JPN ni kita banyak bergantung kepada apa yang diturunkan oleh pihak kementerian lah. Dan bajet tu kita turunkan kepada PPKI khususnya di Kuala Perlis lah, di SMK Kuala Perlis. Jadi dia memang limited lah, ataupun kita boleh katakan apa yang kita turunkan tu hanya yang asas sahaja. Okey, cumanya yang seterusnya adalah saya melihat bahan-bahan yang dihasilkan, contohnya apa dipanggil clay produk itu sebenarnya bahan-bahan yang dihasilkan tu sangat menarik. Okey, jadi sebenarnya kita boleh cari alternatif lain lah untuk membantu kita memasarkan produk-produk tersebut. Contohnya apa daripada apa ni kraft tangan Malaysia dan sebagainya, untuk membantu kita lah. Dan keduanya saya melihat macam di Kuala Perlis ni dia adalah pusat transit lah, pelancong khususnya yang nak bergerak ke Langkawi ataupun dia memang pergi ke Kuala Perlis tu sendiri untuk apa laksa ke ikan bakar sebagainya. Jadi mungkin juga boleh mohon daripada pihak-pihak tertentu untuk membuka kios lah di tempat-tempat tumpuan di Kuala Perlis tu sendiri. Jadi itulah kalau nak dikatakan bantuan JPN ini memang seperti biasa, seperti bantuan biasalah, limited. Dan kita harap pihak sekolah lah khususnya di bawah PKI ini lebih kreatif dalam mencari ruang dan peluang itu. Dan saya ucapkan tahniah sebab saya tengok barang-barang ataupun cermata yang dibuat itu memang sangat menarik lah, sangat menarik dan kualitinya hampir sama dengan apa yang dijual di pasaran tempatan. Jadi tahniah, terima kasih. Okey tuan pengarah, kita tambahkan sikit kepada SK Kuala Perlis ni. Jadi kita boleh promosi kepada 104 sekolah kita ada buat hari terbuka, cikgu boleh sebagainya join, bawa adik-adik kita ni untuk pasarkan produk. InsyaAllah. Sebab tu saya kata dalam kita pendidikan ni kita perlukan kreativiti lah. Apa-apa nak buat kreativiti, dan kita tak boleh bergantung kepada GPS semata-mata, sebab kami hanya boleh bagi perkara yang asas, yang biasa saja. Kan, betul. Okay, terima kasih Cikgu Naha. Jadi adik-adik ada lagi soalan-soalan ni. Ni hari ini betul ni kerana kita boleh dapat jawapan yang direct daripada tuan pengarah. Tak perlu nak bersurat-surat, nak tanya melalui surat. Yang kecil-kecil ni ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan? Ada? Nak tanya apa? Boleh, tak apa, baca pun tak apa. Mak ada kirim dah soalan. Dekat pula dalam bukit. Okey,
Boleh baca? Kakak nak tanya apa? Nama apa kakak? Saya Hana Jasmine binti Ahmad Tamizi dari SKIPGM. Oh, sini ya. Perlukah murid prasekolah dengan teknologi pada Okey. Apa soalan dia? Rasionalnya. Perlukah apa ni adik-adik kita di dari prasekolah ni didedahkan dengan teknologi dari peringkat-peringkat adik-adik? Memang sangat perlulah. Memang sangat perlu sebab untuk pengetahuan adik-adik semua, kehidupan masa depan adik-adik nanti akan kuasai oleh dua perkara ni lah. Yang pertama sekali ICT, penggunaan komputer dan sebagainya ni. Yang keduanya adalah IoT, Internet of Things. Jadi adik-adik kena awal lagi lah didedahkan pada perkara ni, termasuk juga di prasekolah. Tadi pun dengan cikgu-cikgu pun saya dah jawab dah. Saya kata seawal prasekolah ni sebenarnya telah perlu didedahkan tentang penggunaan dan sebagainya. Tapi bukan main game sajalah, no. Kalau kata game tu bukan setakat main game, tapi kalau boleh anak-anak yang ada depan saya ni boleh create game. Apa yang kita panggil dalam pendekatan pedagogi ni sebagai gamification. Kita create game dan kita gunakan game tu untuk kita belajar. Jadi tidak ada had umur. Daripada awal lagi memang sepatutnya didedahkan lah. Tapi again macam saya kata tadi, tiga perkara ni kena betul-betul mendisiplinkan dirilah. Masa, konten dan juga kawalan diri kita. Ya. Okey adik lah, pakcik jawab lah soalan tu. Okey. Mana dia dari prasekolah lagi ya? Okey tuan. Jadi ada lagi soalan? Okey. Dari abang kita pula. Abang lah. Assalamualaikum cikgu. Saya Sabar, cakap biasa. Saya Aizul Syahmi bin Amizul daripada SMK Derma. Okey. Saya nak tanya satu soalan. Di kelas-kelas di negeri Perlis, bolehkah kita menggunakan konsep classroom base seperti mana yang digunakan oleh kelas-kelas di luar negara? Okey. Soalannya. Tingkat tahun berapa ni? Okey, baik classroom base ni ataupun subject base lah. Kan? Maksudnya pelajar bergerak lah, pergi ke kelas-kelas tu. Betul macam tu? Ke macam mana? Penilaian guru macam mana tu? Penilaian guru kepada murid seperti ujian bulanan, seperti test soalan untuk setiap subjek yang diajar, yang dipelajari oleh murid. Saya tak berapa nak faham soalan tu. Classroom base tu. Classroom base? Ya. Okey. Dia macam guru-guru guna classroom base ni untuk nilai murid-murid dalam subjek-subjek yang guru ajar. Contohnya macam sains untuk satu-satu tajuk, macam tajuk pernafasan. Jadi guru-guru gunakan, bolehkah kalau cikgu gunakan classroom base tu untuk nilai murid-murid berdasarkan satu-satu chapter yang diajar. Okey. Bukan berdasarkan keseluruhan, tapi untuk satu-satu chapter. Oh, dia ikut modul lah. Ya. Ikut modul. Okey. Sebenarnya dia nak buat pentaksiran ni, apa yang adik tanya tu lebih pada pentaksiran lah. Cuma saya salah faham bila you sebut classroom base tu kan. Okey, pentaksiran ni dia boleh buat berbagai-bagai cara. Okey, dia yang pertama sekali kita kena lihat kepada kemampuan pelajar tu lah, dan juga environment dia. Okey, contoh yang adik beritahu tadi tu adalah selalunya kita guna pakai benda tu kepada satu kumpulan pelajar yang dia banyak keluar ke sekolah kan. Contohnya macam pelajar sekolah sukan lah, dia banyak keluar, dia training dan sebagainya, kemudian dia balik tu mungkin kalau kita nak test dia secara menyeluruh tu dia lebih berfokus lah kepada apa yang adik kata tadi. Okey, jadi kita kena tengok keperluan pelajar tu juga.
Okey, macam pada saya lah, pelajar yang biasa ni, sebenarnya konsep itu mungkin orang kata apa, tidak begitu sesuai lah digunakan, sebab dia hanya fokus kepada unit-unit tertentu. Sedangkan apa yang kita nak dalam apa yang kita sebut redesign the curriculum ni, dia banyak integrasi subjek-subjek lain juga dalam satu unit itu, dan juga kita dah tidak menggunakan linear teaching lagi dah. Kalau dulu kita ikut bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 kan. Sekarang ni cikgu dia sebenarnya dia boleh langkau. Dia nak ajak bab 2 dulu pun boleh, nak ajak bab 4 pun boleh, nak combine bab 2 dengan bab 4 pun boleh. Jadi dia sebenarnya apa yang adik katakan tadi tu bergantung kepada situasi sekolah tu dan jenis pelajar tu. Jadi saya nak kata yang ini sesuai, yang ini tak sesuai, agak sukar jugalah, sebab dia banyak bergantung kepada apa yang pelajar tu bersedia untuk dia hadapi dan environment yang ada di sekolah dia. Okey, tu saya takat itulah saya boleh jawab tentang perkara tu. Dia agak subjektif lah untuk saya kata betul ke tak betul kan. Baik, terima kasih kepada adik Azul Syahmi. Adik, saya buka lagi untuk soalan-soalan seterusnya. Ada lagi? Ini kat depan ni kakak. Assalamualaikum. Ya. Nama saya Nur Aintis Mariza dari SMK Araf. Okey. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Bagaimanakah suatu pengetahuan atau kemahiran seperti inovasi dapat dipeluaskan kepada semua pelajar, bukan segolongan pelajar saja? Okey, dia sebenarnya perkara ni memang ada perkara yang kita ambil beratlah untuk di sekolah, sebab apa yang berlaku di sekolah ni hanya segelintir saja pelajar yang dipilih. Bahkan kadang-kala tidak ada proses pemilihan pun dijalankan, hanya berdasarkan kepada keupayaan yang dinilai secara begitu subjektif oleh guru, dan kemudian dia akan ambil pelajar ni untuk wakil sekolah. Jadi walaupun kita sebutkan tentang inovasi ni ada satu perkara yang penting, yang patutnya ramai pelajar-pelajar terlibat, tetapi dari segi realitinya hanya sedikit saja yang terlibat. Yang lain-lain ni pun tak pernah dapat pengalaman pun terlibat. Jadi sebab itulah saya mencadangkan supaya apa-apa sahaja pertandingan yang sekolah akan hantar pelajar untuk bertanding, maka wajarlah ada pertandingan di peringkat dalaman dahulu. Sebab ini sebenarnya dia akan memberikan lebih banyak ruang kepada pelajar untuk terlibat. Contohnya mungkin pertandingan inovasi peringkat sekolah antara bilik darjah, antara darjah lah contohnya, ataupun antara kumpulan-kumpulan yang tertentu yang boleh dibentuk oleh guru. Jadi daripada pertandingan ini barulah dipilih pelajar yang terbaik untuk wakil sekolah. Kan, jadi dia mungkin juga ada berbagai-bagai peringkat, mungkin peringkat menengah rendah, peringkat menengah atas dan sebagainya. Jadi secara tak langsung kita akan exposekanlah lebih banyak pelajar. Cuma isunya kita kena jadi kreatif lah dalam inovasi dan sebagainya. Bermaksudnya kalau kita nak lebih ramai yang terlibat, bermaksudnya dari segi financially tu, financial itu kita kena memikirkan satu kaedah inovasi yang tidak menggunakan banyak wang lah. Mungkin inovasi kitar semula dan sebagainya. Jadi soalan itu memang antara soalan yang sedang saya utarakanlah ke sekolah-sekolah supaya lebih banyak pelajar dapat dilibatkan. Jadi terima kasih adik atas soalan tersebut. InsyaAllah kepada semua yang terlibat sini, ada peluang untuk adik-adik semua menyertai program-program inovasi Jadi selepas ni kita akan teruskan dengan inovasi-inovasi di peringkat yang tertinggi. Jadi ada lagi soalan? Ini peluang adik-adik ni. Kita masih ada lagi ruang dan masa untuk adik-adik bertanya soalan. Ada. Kalau tak ada soalan pun nak bagi pandangan pun boleh. Boleh. Nak bagi pandangan macam mana sistem pembelajaran nak tanya COVID ni. Boleh guna handphone ke di sekolah pun boleh lah tanya. Tanya macam tu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Faiz Aiman, Besar Dr. Akmal dari Sekolah Menengah Kebesar Araf. Okey.
saya ingin bertanya satu soalan. Wajarkah e-sport diadakan dalam kurikulum atau kurikulum di sekolah? Okey, kalau kita tengok e-sport ni di SEA Games pun dah ada. Kan, tapi apa-apa sahaja benda ni dia memang memberikan kebaikan lah kepada kita. Cuma kalau dapatnya, itu yang saya katakan, kita bukan hanya bertanding untuk main game tu saja. Main game ni biasalah, dan main game ni pun adalah kalau kita tanyakan adalah merupakan salah satu cabang kerjaya. Sebab kalau kita tengok di online kan, ramai orang yang main game, dia buat live, orang bagi like apa semua kan, dia gain income daripada situ. Jadi sebenarnya kalau tanya saya, cabang kerjaya ni dia dah terlalu luas lah. Kalau dulu kita kata main game ni buang masa, tapi sekarang ni main game you can generate income. Tapi saya kalau boleh, bukan saya nak anak-anak yang ada depan saya ni pandai main game, tapi kalau boleh create game tu. Kalau katakan you main game boleh dapat 20,000 sebulan, tapi kalau you boleh jadi game developer, you create game you sendiri yang ramai orang main macam PUBG dan sebagainya, you mungkin dapat 2 juta sebulan. Jadi itu cabaran saya kepada anak-anak. Jadi kalau tanya sesuai tak sesuai, saya kata memang sesuai lah. Tapi saya nak you berfikir lebih jauh lagi. Bukan setakat main, tapi you jadi developer game tu. Kan? Lebih developer game tu. Ini cabaran saya lah. Jadi kalau nak develop game, apa yang kita kena belajar? Kita kena belajar coding, kan? Jadi itu sebenarnya kemahiran-kemahiran yang anak-anak perlukan lah. Jadi saya harap perkara-perkara ni dapat disampaikan semasa anak-anak ada di sekolah lah. Ada di sekolah, ajak coding dan sebagainya. Dan benda ni pun sebenarnya kalau dalam subjek RBT tu dia ada dalam silibus. Okey. Saya menjawab lah, maksudnya saya setuju, tetapi kalau boleh you pergi lebih jauh lagi. Kan? Okey, terima kasih Tuan Pengarah. Ada lagi soalan? Ada. Ini dia kena ada interaksi macam ni baru seronok. Assalamualaikum, Cikgu Naha. Ya, saya. Muhammad Razif dari Sekolah Kebangsaan Tamu Tulang. Soalan saya, boleh tak kami ke sekolah sesuatu hari nanti tanpa memakai uniform sekolah? Itu soalan paling susah nak jawab ni. Okey, dia macam ni lah ya. Dia kenapa kita galakkan pakai uniform ni, ada sebab dia lah. Yang penting sekali kita nak ada keseragaman. Dan kita tahu kalau yang pakai ni adalah budak sekolah. Budak sekolah, dan contohnya lah kan, kalau katakan pukul 10 tiba-tiba saya jumpa kamu pakai baju sekolah di the store, saya mungkin ada shock, bersangka sikit lah, ni mungkin tak pergi sekolah ni kan, mungkin ponteng sekolah. Jadi itulah. Yang keduanya adalah nak nampak kemas lah. Sebab di sebalik kita beruniform ni ada tujuan-tujuan dia tertentu. Nak nampak kemas, nak train kan. Kalau daripada sekolah kita tak pernah pakai blazer, tak pernah pakai tali leher kan, macam di US semua kan, pakai t-shirt dan sebagainya. Mungkin pada satu hari nanti bila kita dah masuk alam pekerjaan apa semua, kita rasa janggal nak berpakaian macam ni. Jadi mungkin kalau tanya saya, itulah antara objektifnya kenapa kita menggalakkan berpakaian uniform ni. Tapi kalau kita tengok sekarang pun dia banyak dah flexibility dia. Kalau dulu zaman saya, kalau ada PJ, still kena pakai baju sekolah macam ni tau. Bila time PJ baru kita tukar uniform PJ. Tapi sekarang hari ni ada PJ, daripada awal lagi dah boleh pakai pakaian PJ lah. Jadi sebenarnya telah diberi banyak kelonggaran lah. Jadi kalau kata nak membenarkan pelajar berpakaian biasa ke sekolah tu, saya tak berapa setuju lah. Tak berapa setuju. Sebab pakaian biasa ni, di rumah kita boleh pakai baju biasa kan. Kita nak pergi jalan-jalan pun kita boleh pakai baju biasa. Jadi apa salahnya kalau nak ke sekolah, kita pakai uniform. Nampak lebih kemas dan lebih terurus lah. Ya? Okay. Terima kasih juga soalan tu. Cukup mencabar minda nak menjawab tu. Okey, baik tuan. Terima kasih. Okey. Cuba buka lagi. Mungkin ada lagi persoalan-persoalan ataupun keraguan ataupun rasa tak puas hati. Adik yang duduk belakang ni, dia jawab apa? Sekolah rendah, sekolah menengah?
Ada soalan? Haziq ada soalan? Apa-apa tanyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Haziq bin Muhammad Hafiz dari Sekolah Kebangsaan Putra. Okey, Putra juga. Saya ada satu soalan. Okey. Boleh tak perkenalkan virtual reality VR atau augmented reality kepada kami semua? Okey. Terima kasih. Okay, saya kata VR ni memang baguslah VR ni contohnya lah kalau kita belajar pendidikan Islam tentang nak mengerjakan haji dan sebagainya kan. Kalau kita ada VR ni, maksudnya kita boleh letak telefon tu, betul ya? Apa yang saya kata ni virtual reality tu, letak telefon situ, dan kalau kita berjalan tu seolah-olah kita berada di kawasan Masjidil Haram ataupun di mana-mana tempat yang kita nak pergi lah. Contohnya kalau kita belajar geografi, kita letak di situ. Kalau kita katakan nak belajar tentang Kuala Lumpur contohnya kan. Jadi seolah-olah kita berjalan di Kuala Lumpur. Jadi memang baiklah perkara tu, dan saya rasa VR ini pun bukanlah sesuatu yang mahal lah kan. Jadi saya di sini ambil kesempatan lah nak menyerulah kepada guru besar ataupun pengetua, kalau ada duit-duit lebih tu, duit PIBG tu, belilah VR dan sebagainya tu, sebab dia merupakan satu medium pembelajaran yang boleh membawa kita ke alam satu pengalaman yang nyata lah kan. Sebab VR ni selalunya digunakan untuk game, tetapi sebenarnya untuk pembelajaran pun memang sangat efektif lah kalau dapat digunakan. Oh, mengancam kan soalan kamu ni? Nasib baik saya tahu VR tu apa dia. Dari tadi nampak dia tu kan yang pakai tu kan, pakai depan tu kan VR kan, virtual reality kan. Iyalah, maksudnya kita bergerak apa semua. Kalau kita main game kan, macam senjata tu main, kalau kita tepih tu, dia ni lah kan. Iyalah. Betul lah tu. Okey, tahniah kepada adik-adik semua kerana telah pun bersama-sama dengan Tuan Pengarah pada pagi ini, dan kita telah pun berinteraksi. Adik-adik pun dah tanya soalan. Cuma last mungkin Tuan Pengarah nak tanya soalan kat adik-adik. Boleh tak? Kalau boleh jawab, ada soalan, ada hadiah. Saya ada satu soalan, dah minta ada soalan jawab. Okey. Sekiranya lah kita membenarkanlah penggunaan smartphone, dibenarkan untuk kamu bawa ke sekolah, adakah kamu boleh mendisiplinkan diri kamu untuk betul-betul menggunakan smartphone ni untuk aspek pembelajaran? Ataupun dia akan ada juga benda-benda lain sambil cikgu duduk mengajar tu, tengok YouTube ke apa ke? Boleh jawab. Siapa boleh jawab? Ataupun siapa yang nak menyokong kalau saya membenarkan penggunaan smartphone ke sekolah? Tapi kena cakap lah, kenapa kamu rasa saya perlu benarkan kamu bagi bawa smartphone ke sekolah? Aziz cakap Aziz. Kenapa? Okey, saya nak benarkan bawa smartphone, tapi kamu kena bagi alasan kenapa saya perlu membenarkan kamu bawa smartphone. Tadika nak bawa telefon pergi sekolah? Ada telefon? Nak bawa? Tak ada. Beli pinjam mak punya kan. Kalau ada hal kecemasan, yang itu dia out of order sikit, sebab dia bukan melibat pembelajaran. Okey, kecemasan tu maksudnya kita boleh je guna telefon cikgu kita kan, minta telefon mak kita untuk pembelajaran. Mungkin bagi. Kenapa perlu? Kenapa perlu? Kita nak discuss lah. Tak apa. Sebab ada time yang cikgu boleh bagi kita main, dan ada time yang cikgu suruh kita guna phone tu untuk pembelajaran. Macam suruh search di Google ke, apakah maksud ini. Dan bila time yang cikgu bagi kita tengok, layankan apa yang kita suka tu, kita gunalah macam tu. Okey. Tahniah, itu satu verifikasi yang cukup baiklah untuk saya mungkin memikirkan untuk memberikan kebenaran pada kamu bawa smartphone. Ada lagi? Tadi ada adik ni. Apa? Bisnes online. Baik, terbaik. Baru bincang tadi tentang bisnes. Bisnes. Entrepreneurship maksudnya dia ada skill entrepreneurship dalam diri dia. Okey, saya menyokonglah untuk pelajar membawa smartphone, sebab kalau kita tengok dalam buku teks kita pun dia banyak QR code yang kita kena scan dan kita boleh dapat banyak maklumat. Itu benda yang basic saja. Tetapi
mungkin kena lebih ambil berat dari segi kawalan lah. Supaya tak digunakan. Kita takut ambil gambar yang bukan-bukan kan, pergi post kat Facebook dan sebagainya. Jadi itu sajalah. Cumanya penggunaan ni dia pada saya bergantung pada pengetua lah, pada sekolah. Kalau ada justifikasi dan juga kawalan yang baik, sebenarnya dia tak ada masalah untuk kita gunakan smartphone di sekolah. Ya, itulah pendapat saya lah. Okey, terima kasih kepada Cikgu Naharuddin Perlis kerana telah pun sudi bersama dengan adik-adik semua, bersama dengan kita selama 30 minit. Ini program 30 minit bersama pengarah pendidikan Perlis. Jadi ruang dan peluang yang ada telah pun adik-adik gunakan dengan pengarah pendidikan. Dan di akhirnya pihak penganjur menyediakan hadiah kepada peserta kita hari ini, peserta yang bertuah. Jadi adik-adik boleh periksa di bawah kerusi adik-adik. Saya tengok bawah di bawah kerusi. tempat duduk tu ada tak yang ada kertas. Voucher hadiah untuk adik-adik tuntut. Ya. Satu, ada 3 katanya, ada 3 semua. Tengok lagi. 1 sudah ada. 1 dapat 2. Lagi 1. Kak Kamila kah? Untung cikgu tak tahu lah. Untung. Boleh tengok, boleh tengok kat bawah. Tak ada. Ya, 3. 3. Okey, alhamdulillah. Okey, tahniah kepada yang bertuah. Terima kasih kepada adik-adik yang telah pun menjayakan program 30 minit bersama pengarah pendidikan Perlis, Cikgu Naharuddin Usman. Jadi, hingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Jadi, selamat maju jaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.